Okey. Okey. So, sebelum kita tengok kebangkitan nasionalisme. Okey, pastinya kamu akan bertanya tentang, cikgu, apa itu nasionalisme? Okey, apa itu nasionalisme? Jadi, cikgu akan bawa kamu ke satu video berkaitan dengan nasionalisme. Okey, baik. Namun video ini dalam bahasa Indonesia. So, kamu kena dengar betul-betul apa yang dia cakap lah. Dengar betul-betul apa yang dia cakap supaya kamu memahami apakah penerangan tentang nasionalisme. Jom kita tengok. Cobalah perhatikan orang-orang berikut. Tentunya akan masuk akal bukan bahwa mereka dianggap sebagai bagian dari satu bangsa atau mungkin keluarga yang sama. Bagaimana tidak, mereka memiliki paras yang mirip, budaya dan bahasa yang berhubungan, serta nenek moyang yang serupa. Sayangnya, alih-alih mengenal satu sama lain, mereka justru tidak menganggap dirinya memiliki identitas dan warga negara yang serupa. Tidak seperti mereka, yang meskipun sudah terlihat jelas bahwa mereka berasal dari benua yang berbeda, namun pada sesungguhnya menganggap satu sama lain memiliki identitas dan kewarganegaraan yang sama. Di dalam sebuah negara pun, sekelompok masyarakat dapat saja memiliki aspirasi akan sebuah bangsa yang berbeda dari negara tersebut dan tidak jarang menuntut kedaulatan dengan cara membentuk negara yang baru atau menghapus negara yang sudah ada. Itu adalah beberapa manifestasi dari sentimen nasionalisme yang dapat mempersatukan mereka yang berbeda. Namun, di saat yang sama memisahkan mereka atas dasar perbedaan. Atas dasar nasionalisme lah banyak negara di dunia membunuh, menyerang, dan berperang satu dengan yang lain seperti di Yugoslavia, Sudan, dan berbagai tempat lainnya. Sentimen nasionalisme juga tidak pernah usang untuk menjadi komoditas politik dari mereka yang hendak ingin berkuasa. Menurut Okey. So, daripada video itu, biar cikgu terangkan. Mungkin kamu macam blur, apa benda ni cikgu? Okey. Baik, cikgu terangkanlah. Baik. Nasionalisme ni sebenarnya adalah satu ideologi yang sebenarnya adalah berkaitan dengan negara. Iaitu semangat cinta akan negara. Itu kalau betul-betul dia punya definisi, iaitu semangat perasaan cinta akan negara. Namun begitu dipersoalkan. Kalau kita lihat sebenarnya, contoh macam ditunjukkan apa gambar awal video tu ya. Kita semua ni serumpun. Wajah Melayu, orang Malaysia, sama ada orang Indonesia ataupun orang Kemboja ataupun orang orang Asia, kita ni muka sama. Muka sama macam seolah-olah berketurunan. Tetapi di Asia ni walaupun wajahnya sama, tetapi kita nampak dia dipecah-pecahkan mengikut negara masing-masing. Ada negara Thailand, ada negara Malaysia, ada negara Indonesia. Padahal kita serupa. Padahal kita punya muka ni, kita punya rupa bentuk lebih kurang sama. So kenapa macam tu? So dia tunjukkan pula video yang kedua, iaitu berkaitan dengan macam mana seperti di Perancis, kalau kita lihat orang putih dengan orang yang kulit hitam tu, negro tu, dianggap sama. Dianggap satu negara, satu national. Okay? So kenapa itu berbeza? Dipersoalkan kenapa nasionalisme ini berbeza? Adakah nasionalisme ini mengikut warna kulit? Ataupun sebenarnya mengikut keturunan? Ataupun sebenarnya apa sebenarnya? Jadi itu yang berkaitan dengan, kita nak kata berkaitan dengan video tersebut. So kita sambung lagi, kita tengok video tu ya. Sebab itu cikgu kena terangkan dulu. Okey, jom kita tengok. negara perlahan-lahan akan kehilangan perannya di masa depan, karena dunia akan menjadi semakin mengglobal dan nasionalisme dengan sendirinya akan punah. Namun kenyataan berkata lain, di mana sekarang kita melihat justru nasionalisme semakin meningkat di antara negara-negara. Kita bisa mendengarnya dari retorika Donald Trump, Xi Jinping, Shinzo Abe, dan masih banyak lagi. Jadi, apakah itu nasionalisme? Dan bagaimanakah ideologi yang relatif baru ini dapat berkembang? Okey, baik. Apa yang dimaksudkan di sini iaitu apa tahu? Nasionalisme ni dia sebenarnya boleh membentuk sebuah negara
boleh memberi keamanan, namun begitu nasionalisme juga boleh menyebabkan peperangan. Kerana apa? Kerana semangat cintakan negara. Bila semangat cintakan negara, pertama, positifnya adalah kita akan dapat membentuk negara kita dengan lebih kuat, patriotik. Tapi, keburukannya juga bergantung kepada pemimpin. Apabila pemimpin meniupkan semangat nasionalisme yang kuat, boleh mencetuskan peperangan di antara nasionalisme yang lain dengan yang lain. Contoh seperti Hitler, contoh seperti Benito Mussolini, itu antara contoh-contoh dia. Jadi, semangat nasionalisme ni penting, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, boleh mencetuskan peperangan, boleh mencetuskan pergaduhan. Jadi persoalan balik tadi, iaitu dalam video tadi, apa itu nasionalisme sebenarnya? Apa itu nasionalisme? Ini persoalan yang kita nak tengok. Jom kita tengok sambungan dia lagi. Nasionalisme adalah pergerakan ideologis yang memperjuangkan persatuan, kekuasaan, dan kedaulatan sekelompok manusia yang menganggap diri sebagai bangsa yang sama. Bangsa atau nation yang menjadi objek perjuangan para nasionalis adalah sebuah perkumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri sebagai kelompok eksklusif di mana tiap anggotanya menganut paham, norma, dan sejarah yang sama. Maksudnya di sini apa tahu? Maksudnya di sini nasionalisme adalah kita kata gerakan yang ingin membentuk sebuah negara dengan identiti yang sama, dengan semangat yang sama. So gerakan membentuk sebuah negara yang memiliki semangat yang sama, ideologi yang sama, dan juga dia adalah membentuk untuk bangsa yang sama. Tetapi kalau kamu ingat dulu zaman, kita tak kata zaman, kamu belajar kan sejarah alam Melayu semua, tak ada nasionalisme ni ke ada? Ke macam mana? Itu persoalan dia. Kita sambung, kita tengok video tu balik. Dan menetap dalam sebuah wilayah yang permanen dan menjunjung tatanan hukum dan budaya publik yang serupa. Selama sejarah, pergerakan nasionalisme dapat menggunakan narasi dari kesamaan ras atau etnonasionalisme. Ada juga yang lebih mengacu pada sebuah bangsa yang memiliki kesetiaan dan solidaritas pada nilai-nilai tertentu atau civic nationalism. Cara yang paling ampuh untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari tiap bangsa adalah untuk membentuk sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat yang keanggotaannya dikhususkan untuk bangsa tertentu, yakni negara atau state. Menurut seorang antropolog bernama Benedict Anderson, semua bangsa yang ada berasal dari sebuah imajinasi masyarakat akan adanya komunitas politik yang berdaulat. Imajinasi ini dapat menjadi sangat kuat hingga dapat mengikat masyarakat yang belum tentu mengenal satu sama lain. Imajinasi ini baik. Ini cikgu nak bagi tahu. Cikgu suka idea dia. Di mana apa tahu? Dia kata apa? Sebenarnya nasionalisme ni sebenarnya adalah satu ideologi yang mana satu imajinasi. Bahawa mereka ini adalah bangsa-bangsa yang berbeza dan mereka ingin membentuk bangsa-bangsa masing-masing. Melalui apa? Bila terbentuk bangsa, maka terbentuk kerajaan. So kerajaan itu akan mengawal bangsa tersebut dan itu dipanggil semangat nasionalisme. Dan itu imajinasi dia orang tahu. Imajinasi manusia yang inginkan ada sekelompok yang mengatur mereka. Jadi nampak tak tentang nasionalisme ni, iaitu satu ideologi yang membayangkan bahawa manusia ini akan duduk di bawah satu pentadbiran dan mereka akan dikawal dan mereka akan saling bekerjasama dan membentuk sebuah negara. Even though
kamu tahu tak istilah negara tu tak wujud lagi pada zaman-zaman zaman-zaman kerajaan alam Melayu, zaman-zaman kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Melaka, tak ada istilah negara tu. Istilah negara tu tak ada sebenarnya. Istilah kerajaan tu yang ada. Jadi macam mana benda ni boleh berlaku jadi itu yang kita nak lihat tentang video itu. So daripada mana benda tu datang? Okey, kita tengok Sudah ada bahkan sebelum adanya bentuk negara modern, di mana peradaban-peradaban kuno sudah dapat mengelompokkan dirinya satu dengan yang lain. Salah satu bentuk paling primitif adalah kelompok yang mengelompokkan diri atas dasar untuk melayani penguasa yang sama seperti di Mesir kuno. Penguasa tersebut bisa dianggap sebagai perwakilan Tuhan atau bahkan wujud Tuhan itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Ada juga yang mengelompokkan diri atas dasar kepercayaan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang unik dan memiliki tugas khusus dari Tuhan seperti kerajaan kuno Israel. Meskipun demikian, pergerakan nasionalisme merupakan fenomena yang baru terjadi pada abad ke-16 di Eropa dan disebarkan ke seluruh dunia. Menurut Laia Greenfeld, Inggris adalah bangsa Eropa pertama yang memiliki kesadaran nasional dan memilih untuk mengurangi pengaruh dari Gereja Katolik Roma dengan menamakan Raja Henry VIII sebagai kepala gereja pada tahun 1530 dan timbulnya nilai-nilai patriotisme Inggris yang tidak ingin diatur-atur oleh bangsa lain. Setelah Inggris, nasionalisme juga tumbuh subur di Prancis yang disebabkan oleh tidak puasnya kaum bangsawan di bawah kekuasaan raja. Para bangsawan dan pemilik modal yang tidak puas inilah yang menjadi semakin empatik pada kalangan bawah yang semulanya tidak pernah terlibat dalam perpolitikan Prancis. So kalau kita lihat di sini, maksudnya apa? Maksudnya nasionalisme ni dia tak pernah wujud sehingga abad ke-16. Abad ke-16 apabila negara pertama yang memulakan nasionalisme ini adalah Britain. Di mana Britain telah memulakan iaitu nasionalisme di mana mereka mementingkan kenegaraan dan keutamaan kepada rakyat serta keutamaan kepada parlimen, menyebabkan raja mereka telah dikurangkan kuasanya dan ditukar sistem daripada raja monarki kepada raja berperlembagaan. Dan diikuti pula oleh revolusi di Perancis. Di mana revolusi Perancis lagi teruk, iaitu mereka menggulingkan Raja Louis dan mereka tidak mahu lagi sistem raja itu, maka mereka menggunakan sistem republik, di mana demokrasi republik mereka akan memilih pemimpin mereka sendiri melalui pilihan raya. So itu basic idea of nasionalisme. Jadi kalau kamu bertanya, cikgu, ada tak selain daripada ideologi nasionalisme? Ada. Nasionalisme ada, sosialisme ada, fasisme ada, nazisme pun ada. Macam-macam ada. Isme ini. Kenapa diorang buat macam tu kat Raja Louis? Kerana kerana perasaan tidak puas hati. Kerana perasaan tidak puas hati. Baik. Bercerita tentang ini, kalau kita lihat susur galur kita lihat susur galur berkaitan dengan ideologi ini. Kalau kamu perhatikan bahawa kalau ikut timeline, kita sebenarnya daripada awal 1 Masihi kat sini, cikgu buat 1 Masihi kat sini lah. Baik, daripada 1 Masihi, 1 Masihi. Dan sebelum 1 Masihi lagi kita tahu ada banyak tamadun-tamadun. Kita tahu kan, kita belajar. Seperti ada tamadun Rom, kemudian ada tamadun India, kemudian ada tamadun sebelum tu lagi ada apa? Ada Mesopotamia, betul? Kemudian Mesir Purba, betul? Mesir Purba kan? Jadi itu adalah sistem-sistem kita kata sebagai tamadun-tamadun awal. Kemudian kita tahu pada abad-abad seterusnya, iaitu pada abad-abad seperti tahun-tahun, pada tahun-tahun kita kata pada abad yang ke-6 kita tahu munculnya kerajaan-kerajaan Islam.
Okey, iaitu kerajaan di Madinah. Betul? Kemudian pada abad-abad yang ke-15, kita tahu abad ke-15, okey, abad ke-15 kita tahu ada kerajaan alam Melayu seperti abad ke-15 kita ada Kesultanan Melayu, Kesultanan Melaka. Okey. Perasan tak satu perkara bahawa sebenarnya daripada zaman ini sampailah ke zaman ini semua pemerintahan adalah pemerintahan secara beraja. Betul tak? Perasan tak? Okey. Yes, ini semua pemerintahan beraja. Betul tak? Pemerintahan beraja. Tetapi apabila pada abad ke-16, okey, di situ maka mula mereka buat satu sistem baharu. Apa sistem baharu dia? Iaitu pada abad ke-16 mereka tidak mahu lagi ada raja-raja memerintah. So mereka nak mempopularkan satu yang dikatakan sebagai demokrasi. Di mana pada waktu ini kita tahu bahawa rakyat pula berkuasa. Rakyat pula berkuasa. Dan kenapa raja-raja itu, seperti mana Amira tanya, kenapa dia orang buat macam tukar Raja Louis? Sebab sebenarnya raja-raja daripada zaman dulu sampailah zaman-zaman ini, raja-raja ini kita tahu memiliki hidup yang berbeza daripada rakyat. Betul tak? Iaitu kita tahu bahawa raja dia akan hidup dalam keadaan mewah. Okey, senang, betul? Hidup dalam mewah, senang. Namun apa yang berlaku kepada rakyat? Rakyat ditindas. Betul? Ditindas, kemudian orang kata apa, hidup susah. Betul tak? Betul tak? Setuju kan? Kemudian ada hamba lagi kan? Betul tak? Jadi sistem ini lama kelamaan rakyat tak puas hati. Lama sangat telah telah dikongkong di bawah raja-raja, maka mereka telah bangun untuk menentang sistem raja itu dan akhirnya raja telah digulingkan. Dan kemudian demokrasi pun naik. Jadi di sinilah mereka menggunakan satu ideologi dipanggil apa? Nasionalisme. Iaitu sesuatu ideologi yang mementingkan rakyat, semangat cinta akan negara. So bukan lagi cinta akan raja. Bukan lagi utamakan kepada raja, tetapi utamakan rakyat dan negara. Jadi itulah bermulanya idea nasionalisme. Ada soalan? Ada soalan sebab cikgu mulakan dengan sejarah nasionalisme dulu supaya kamu dapat idea. Nasionalisme ni adalah satu semangat yang ingin membangunkan negara mereka, dan kita kata membentuk sebuah negara berasaskan rakyat. So bukan lagi berasaskan raja. So menumpu perhatian kepada rakyat dan negara. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan ke tak ada? Tak ada soalan. Kristina, Amira? Cikgu. Ya. Saya ada soalan. Seperti yang kita ketahui yang semasa pelajaran di tingkatan 1, cikgu dikatakan ada penentangan ke cikgu daripada sistem pemerintah Yunani yang mulanya berasal monarki, lepas tu aristokrasi, lepas tu tirani. Jadi cikgu, ada berlaku revolusi ke dalam tu juga cikgu? Sebab daripada tirani menjadi kepada demokrasi. Betul? Jadi adakah itu juga digelar nasionalisme? Belum. Sebenarnya kita tahu, kita belajar dulu tamadun Yunani itu memang ada buat sistem demokrasi. Yang kamu belajar yang mengasaskan demokrasi itu ialah Solon. Betul? Bukan Solos, itu YouTuber. Solon. Dan Solon itu dan ianya telah diteruskan oleh dikuatkan oleh demokrasi itu oleh Pericles, iaitu seorang maharaja. Baik. So, demokrasi yang dibuat di Athens dulu, kalau kita belajar seperti mana yang cikgu sharekan kat sini, kita belajar tentang ada tamadun Rom, India kan, dan juga Yunani. Di sini ada Yunani.
Dan Yunani di sini sebenarnya mereka telah buat demokrasi, betul. Tetapi demokrasi mereka tak bertahan lama. Lebih kurang dalam 200 ke 300 tahun, okey, demokrasi itu telah pun digulingkan. Dan digantikan kembali dengan sistem raja. So itulah menyebabkan, ya lama. Kemudian dia tamat. So kembali kepada sistem raja. Dan kalau ada yang macam Adila tanya, cikgu, Masihi itu sebelum kelahiran Jesus ke? Baik, Masihi ni sebenarnya adalah kelahiran Jesus. Pada 1 Masihi lah. 1 Masihi ini dikatakan lahirnya Jesus. Sebab itu dikira sebagai 1 Masihi. So kalau tahun sebelum itu dipanggil sebagai tahun-tahun sebelum Masihi. Contohnya macam Mesopotamia. Mesopotamia telah wujud 7,000 sebelum Masihi. Maknanya sebelum kelahiran Nabi Isa 7,000 tahun dah wujud dah. Dah wujud dah Mesopotamia. Okey Adlina. So kamu kena faham Dan kalau sekarang ini dipanggil tahun apa cikgu? Sekarang ini kita ada di sini. Iaitu pada tahun berapa? Tahun 2022 Masihi. Itu sebenarnya. Kita sekarang berada pada tahun 2022 Masihi. Dan abad ke berapa? Kita abad ke-20. Abad ke-20 ke? Bukan. Abad ke-21. Silap. Kita abad ke-21 sekarang. Sekarang ni kita abad ke-21. Okey. Bila nak masuk 22? Okey, tunggu kena habis 100 tahun. Selepas setiap 100 tahun baru dia tukar. Sebab abad kan 100 tahun. Abad kan 100 tahun. Jadi kalau nak masuk, sekarang ni kita abad ke-21. Bila dah masuk je tahun 2100, bermakna di situ telah masuk abad ke-22. Kan abad kan 100 tahun. Kena cukup 100 tahun dulu. Okey. Jadi inilah berkaitan dengan ideologi nasionalisme. So, kita akan kembali kepada bab itu iaitu tentang berkaitan dengan bab 2 ini, kebangkitan nasionalisme. Okey. Baik. Ada soalan tak ni? Cikgu, saya ada soalan lagi cikgu. Soalan lagi. Kau memang soalan. Okey, apa dia? Okey. Okey. So seperti kita ketahui, Charlie, cikgu. Okey. Seperti kita ketahui, ada seperti revolutionary dekat France kan cikgu? Okey. Ada revolution dekat France. Okey. Ada dekat yang dikira Rusia pun ada, iaitu seperti komunisme kan cikgu? Ya, betul. Dan adakah gerakan di Rusia tu dikira sebagai Apa? kebangkitan Nasionalisme. nasional? Okay. Saya tak pandai sebut. Nasionalisme. Nasionalisme. Nasionalism. Okey. Baik. Sebenar-benarnya kalau kamu nak lihat, sebenarnya adalah kalau kita lihat yang berlaku di Rusia itu bukan nasionalisme, tetapi dia dianggap sebagai satu perubahan kerana apa? Kerana ianya adalah membabitkan ideologi komunisme. So yang ianya menukar kepada Soviet Union, daripada Russia kepada Soviet Union. So itu memang adalah satu yang kita katakan sebagai salah satu daripada, kita kata sebagai satu revolusi lah. Revolusi. Sebenarnya. Baik. Kita sebelum tu kita nak lihat, okey, sebenarnya apa yang kamu akan belajar dalam bab 2 ini sebenarnya, kebangkitan nasionalisme ni. Baik. Sebenarnya kamu akan belajar tentang kebangkitan nasionalisme, iaitu kalau kita lihat, iaitu ianya berkaitan yang ini. Okey, nampak tak slide cikgu? Kamu nampak tak slide cikgu? Kamu nampak slide ke kamu nampak ada PowerPoint? Ke slide saja? Bagi tahu cikgu. Nampak? Yang kesan buruk. Ya. Okey, baik. Ya, betul. Okey. Apa yang kamu belajar sepanjang bab 2 ni? Okey, tengok betul-betul. Okey, apa yang kamu belajar adalah, pertama sekali kamu akan nampak, iaitu kamu akan belajar tentang 2.1 maksud nasionalisme tu dulu. Okey, yang akan diceritakan oleh tokoh-tokoh.
Kemudian yang kedua kamu akan lihat tentang perkembangan idea nasionalisme di barat. Iaitu di mana? Iaitu kamu akan lihat iaitu di revolusi keagungan di England. Kita akan lihat dulu mula-mula di England. Sebab nasionalisme ini bermula di England. Itu kamu tengok dulu. Kemudian yang kedua kamu akan lihat revolusi Amerika. So idea nationalism yang seterusnya di Amerika dan seterusnya kamu akan belajar tentang revolusi di Perancis. So memang ada kita belajar Memang ada kita belajar. Baik, itu 2.2. Kemudian seterusnya kamu akan lihat 2.3. Baik, daripada barat kita akan tengok ke Asia pula. Baik, di Asia, perkembangan nasionalisme di Asia iaitu berlaku di pertama sekali di India. Kemudian di China. Kemudian juga di Jepun. Kemudian juga di kerajaan Uthmaniyah dan Mesir. Kamu akan tengok yang itu. Baik, kemudian seterusnya kamu akan lihat 2.4 iaitu perkembangan daripada nasionalisme daripada barat yang besar pergi ke Asia, daripada Asia pergi ke mana? Kecil lagi. Ke mana? Siapa boleh agak? Selepas di Asia, kita akan kecil lagi tumpu kembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Yes, iaitu nasionalisme di Asia Tenggara. Asia Tenggara dia lagi kecil. Maknanya barat, kemudian Asia, kemudian Asia Tenggara. So Asia Tenggara ni nasionalismenya yang berlaku di mana cikgu? Iaitu pertama di Filipina, kemudian juga di Burma. Kemudian betul, Filipina, Burma, Vietnam, kemudian juga kamu akan tengok di Indonesia dan juga kamu akan tengok di Thailand. Yes, betul Abdul Rahman. Filipina akan kamu lihat tokoh-tokoh seperti apa? Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Itu semua dalam perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Selepas itu, siapa boleh agak? Selepas nasionalisme di Asia Tenggara, dia akan kecil lagi. Pergi ke mana? Pergi ke Malaysia, iaitu kita akan lihat 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita. So, kalau kita lihat kesedaran nasionalisme ni ada ke di negara kita? Sebenarnya ada. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kemudian disusuli dengan perjuangan Sultan Kedah. Kamu tahu tak perjuangan Sultan Kedah yang kita belajar form 3? Perjuangan Sultan Kedah yang menentang Francis Light, iaitu Sultan Abdullah tu kan? Itu pun sebenarnya adalah nasionalisme. Itu pun sebenarnya nasionalisme yang kamu belajar dalam Sejarah Tingkatan 3 bab 2. Semasa Francis Light nak take over Pulau Pinang tu kan. Itu sebenarnya perjuangan Sultan Kedah, nasionalisme. Kemudian perjuangan daripada pemimpin-pemimpin tempatan, kan? Nasionalisme itu maknanya terhadap untuk negara dan untuk kerajaan Kedah waktu itu. Untuk kerajaan Kedah. Baik, seterusnya kamu akan belajar tentang satu lagi gerakan iaitu gerakan Islah. Di mana gerakan Islah ini telah memperjuangkan tentang semangat nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Itu kita akan tengok nanti 2.5. Baik. Kemudian 2.6. Ada lagi rupanya cikgu? Ada. Untuk pengetahuan kamu, mohon maaf cakap, bab 2 ni luas. Luas gila. Jadi sebab itu beri tumpuan ya. Sebab dia memang luas gila. Even pelajar-pelajar form 5 tahun ini yang nak ambil SPM, dia orang sampai lupa bab 2 ni. Sebab dia punya luas dia. Baik, tak apa. Kita tengok berapa page cikgu? Cikgu rasa banyak lah, dekat 20 page juga lah. Tapi tak apa. Sejarah dunia sebenarnya memang best. So kita belajar pelan-pelan. Ya. Baik. Kemudian 2.6 kita akan belajar tentang faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Kenapa muncul gerakan nasionalisme dalam negara kita ni? Kenapa ya? Pertama sebab apa? Peranan agama. Agama jihad menentang penjajah itu adalah jihad. So itu peranan agama pertama. Kemudian yang kedua tentang penulisan.
penulisan dari sudut akhbar, cerita tentang tiupkan semangat nasionalisme. Kemudian juga media cetak. Media cetak seperti akhbar-akhbar seperti majlis, akhbar seperti Warta Negara, itu yang menyebarkan gerakan idea nasionalisme. Kemudian juga sistem pendidikan negara kita juga menyebabkan munculnya gerakan nasionalisme. Kemudian juga golongan intelektual, golongan bijak pandai seperti Datuk On Jaafar, seperti Tunku Abdul Rahman. Mereka lah yang datang, mereka menyebarkan idea nasionalisme. Dan satu lagi iaitu pengaruh luar dan serantau, di mana pengaruh Jepun, pengaruh Rusia telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Itu je ke cikgu? Ada lagi. Alamak. Baik, apa dia? Iaitu 2.7 perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Iaitu bagaimana gerakan nasionalisme ini berlaku di tanah Melayu. Iaitu pertama, perjuangan golongan intelektual tadi. Golongan bijak pandai tadi, mereka memperjuangkan semangat nasionalisme untuk kemerdekaan. Itu. Kemudian, perjuangan melalui penulisan. Nampak tak tadi yang cikgu tunjuk? Buku-buku 3 buku pertama dalam muka surat pertama bab 2 tadi. Anak Mak Lela Gila. Kemudian juga buku Al-Imam. Okey, jadi 2 buku tu dan 3 buku ni Putera Gunung Tahan satu lagi. 3 buku itu adalah perjuangan orang-orang tempatan melalui penulisan. Dia orang tulis satu cerita, tetapi dia orang cerita. Dalam tu ada cerita apa? Kekejaman British, bagaimana British tak adil dalam pentadbiran, dia cerita dalam tu. Itu nasionalisme secara penulisan. Dan yang ketiga iaitu perjuangan melalui persatuan seperti Persatuan Melayu. Mereka buat persatuan-persatuan untuk menentang British. Baik. Dan ada lagi ke cikgu? Ada. UMNO tak termasuk lagi dalam ni. Belum UMNO lagi. Baik. Dan seterusnya iaitu kalau kita lihat 2.8. Iaitu kesan perkembangan nasionalisme. Kita akan lihat kesan perkembangan nasionalisme ni dari sudut politik, kemudian dari sudut ekonomi dan juga daripada sudut sosial. Maka, dengan itu inilah bab 2 sejarah tingkatan 4. Apa pendapat kamu? Mengerikan. Mengerikan. Ini bab 2 sahaja daripada sebesar-besar tu. Terus kecil. Saya terdiam sekejap. Saya nak balik ke tadi ke? Elina kata nak balik ke tadi ke? Confirm banyak fakta. Baik. Fakta memang banyak. Tetapi sebenarnya begini. Cara nak memandang dia bagaimana cikgu? Cara nak memandang dia adalah begini. Setiap satu tu ada cerita. Iaitu revolusi keagungan ada cerita dia. Revolusi Amerika ada cerita dia. Revolusi Perancis ada cerita dia. So cerita dia ni, kamu kena ambil nama-nama tokoh tu. Maknanya kalau dalam filem, bermakna revolusi keagungan satu filem. Revolusi Amerika satu filem. Revolusi Perancis satu filem. Jadi kamu kena tengok 3 filem ni dan kemudian kamu kena tahu dia punya watak-watak hero dia siapa. Kemudian penjahat dia siapa. Macam korang tengok Avengers lah kan. Nak tengok Avengers, korang kena tengok dulu cerita apa? Korang kena tengok dulu cerita Iron Man 1, 2, 3. Kemudian korang kena tengok Captain America 1, 2, 3. Kemudian kamu kena tengok Spider-Man 1, 2, 3. Betul tak? Dia macam tu lah. Dah habis semua tu baru korang boleh tengok Avengers. Baru boleh faham kenapa dia orang berkumpul kat sini. Macam tu lah sebenarnya. Boleh faham? Rahman. Man, nak tanya apa Man? Baik cikgu. Bu. Boleh saya tanya? Silakan. Sudah 3 soalan.
Okey, soalan pertama saya ialah adakah yang dimaksudkan oleh kebangkitan nasionalisme di China melibatkan satu persatuan China, organisasi yang dipanggil China Liberation Army, China Liberation People yang diketuai oleh Mao Zedong? Mao Zedong itu tak, itu lebih kita kata lebih awal, bukan lebih awal, lebih lambat lagi. Yang ini lebih awal. Yang ini iaitu berkaitan dengan China ataupun Chinese Revolution, di mana mereka telah menentang dinasti Manchuria, dan pemimpinnya adalah Dr. Sun Yat-sen. So dia yang menjatuhkan, membuat satu gerakan untuk menjatuhkan dinasti Manchuria dan membentuk sebuah Republik China. So Mao Zedong itu lambat lagi. Itu lambat lagi. Dan cikgu, soalan kedua ialah adakah peperangan iaitu Amerika Revolutionary dikira sebagai nasionalisme? Ya, okay. Nationalism kerana apa? Kerana sebenarnya cerita Amerika lain sikit. Iaitu mereka buat revolusi kerana mereka menentang British. Sebab kamu kena tahu bahawa kebanyakan orang yang membuka Amerika tu adalah orang British tau. Selama beratus-ratus tahun. Kemudian orang British di Amerika itu, mereka telah membuat komuniti mereka sendiri. So Britain telah mengenakan teks pada orang-orang Amerika. Seperti teks cukai teh, cukai perdagangan dan pelbagai cukai lain, menyebabkan mereka tak puas hati. Kenapa Britain tekskan kami? Padahal Britain tak ambil tahu pun tentang kami. Jadi mereka melakukan revolusi, iaitu mereka menentang penguasaan Britain terhadap Amerika. In the end, mereka berjaya mendapatkan kemerdekaan itu. Cikgu, kalau tersilap saya, antara sebab yang menyebabkan British tax diorang adalah disebabkan bayaran pampasan yang dikenakan oleh British terhadap France, bayaran yang dikenakan bayaran pampasan yang diberikan kepada France untuk menyerahkan wilayah Amerika, kan cikgu? Ya, betul. Betul. Namun begitu, sebenarnya British kenakan teks itu hanya untuk keuntungan semata-mata dan membiayai segala hutang-hutang yang Britain ada pada waktu itu. Tetapi itu tidak adil kepada rakyat Amerika, kerana rakyat Amerika rasa engkau teks aku, tapi kita orang punya kesusahan kau tak ambil tahu. Kami tak ada wakil pun dalam Parlimen Britain. Jadi itu penyebab utama kenapa mereka menentang Britain pada waktu itu. Jadi itulah revolusi Amerika. Belum di India lagi, belum di China lagi, belum di Jepun, belum di Uthmaniyah, Mesir, belum di Filipina dan sebagainya. So kamu rasa, adakah kamu rasa nak balik semula ke sejarah tingkatan 3? Cikgu. Ya. Berkaitan dengan Jepun punya revolusi ataupun kebangkitan nasionalisme di Jepun, adakah ianya berkaitan dengan samurai-samurai yang terkenal seperti Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu dan Toyotomi Hideyoshi? Baik, sebenarnya sebelum itu lagi. Memang sebelum itu lagi. Maknanya, zaman Shogun itu sebenarnya memang wujud zaman Shogun itu. Namun zaman Shogun itu sebenarnya adalah kita kata permulaan kepada satu zaman dipanggil zaman Maharaja Mikado Meiji, di mana Meiji ini ingin memodernkan Jepun dari sudut pentadbiran dan sebagainya. Dan Shogun ini sebenarnya adalah salah satu daripada dia punya army yang mana banyak membantu Maharaja Mikado Meiji ini untuk kita kata melakukan perluasan kuasa dan juga untuk melakukan pemodenan di negara Jepun. Jadi kalau siapa-siapa nak tengok antara filem yang best tentang Jepun ini, kamu boleh tengok filem di Netflix sekarang ada. Reiki Conan, apa cikgu pun lupa lah nama dia. Cikgu baru tengok hari tu. So memang ada seorang samurai yang memang hebat, boleh membunuh
Okey, sekali serang boleh membunuh dekat 30 orang, 40 orang. Okey. Jadi itu berkaitan dengan semangat nasionalisme yang wujud, okey, dalam bab yang Rurouni Kenshin, betul, Rurouni Kenshin. Iaitu hero dia iaitu Baitama penambah, cikgu lupa lah. Kan? Batosai. Batusai itu. Itu betul. Itu memang betul. Jadi, adakah kamu semua dah tengok bab 2 tu? Kamu rasa macam mana? Lapangkan dada, okey. Kamu tahu tak, bab 2 tu cikgu ajar untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, okey. Sebenarnya mengambil masa apa tahu? Mengambil masa 8 kelas baru habis. 8 kelas baru habis. Bukan 1-2 kelas dia, 8 kelas dia, bab 2 saja. But don't worry. Don't worry. Jangan kamu rasa susah. Kita belajar sikit-sikit. So, cikgu nak harapkan satulah daripada korang. Baik, macam ni je. Okay, cikgu tahu sejarah form 4 ni kamu nampak memang susah. So, kita kena ambil one step forward. Iaitu apa tahu? Cikgu nak kamu, mulai hari Sabtu ni, sediakan satu buku. Satu buku tulis, okay, ataupun satu buku tulis yang kosong, sama ada satu line ke, ataupun kosong semuanya kan. Ataupun sketchbook ke kan. Khas untuk sejarah. Di mana cikgu akan sketchkan, okey, untuk setiap contohnya okey, revolusi keagungan England. So ini watak dia, okey, apa yang berlaku apa semua. So korang terus tulis sebab cikgu tak nak bagi nota. Cikgu tak nak bagi nota. Cikgu akan based on buku teks. So korang sketch, ikut cikgu sketch. Kemudian revolusi revolusi Amerika, korang pun buat macam tu juga. Sebab cikgu tak nak tulis nota. Cikgu nak buat mind map aja. Supaya lepas penerangan, cikgu akan buat mind map supaya korang tengok, oh macam ni kaitan dia. Oh macam ni kaitan dia. So cikgu harap korang boleh sediakan satu buku, okey, buku kosong, okey, untuk korang start buat mind map. So simpan itu sebagai nota korang. Itu yang terbaik. Sebab nanti korang boleh lupa. So kita go through sama-sama. Okey, kalau korang rasa susah, cikgu lagi susah. Cikgu akan cuba untuk memudahkan semua subtopik ini. Okey. Next class, bermula next class. Bermula next class. Boleh tak Kristina? Boleh tak Amira Syarafana? Boleh. Actually excited sebenarnya nak ajar korang ni. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi paling penting apa? Kalau korang susah aja, cikgu tak susah, korang rasa unfair, betul tak? So, kita sama-sama susah. Tapi apa yang penting? Keywords. Apa yang penting? Kerjasama. Dah bagus. Bagus Farisha. Bagus Alif. Faham pun. Apa yang penting? Kerjasama kita. Korang dengan cikgu, cikgu bekerjasama dengan korang. Supaya kita semua faham. Okey. Jadi kerjasama diperlukan. Okey. Baik. Boleh ke confirm ke korang boleh beri kerjasama? Zari Gifan, Maisara, Amar Faiz, Sinten, boleh Sinten? Okey, Edlina. Okey, Maira, Aina. Boleh? Adam Haris, Kristina. Okey. Aras, Alip. Okey, Farisha Azhara, Liana, Adam, Safia. Okey, boleh. Warfi, Dalia Adriana. Okey, Ayu, macam mana Ayu? Daniel, Imran Yusof dan Afzarif. Okey ke? Okey. Boleh? Alhamdulillah. So hopefully dengan kerjasama kita ini, bab 2 akan jadi lebih senang untuk kita faham. Okey, azam tahun baru. Okey, cikgu nak bagi faham pada korang dan azam baru korang untuk lebih faham pasal sejarah. Okey guys, kita jumpa pada hari Sabtu ni. Okey, kita jumpa lagi hari Sabtu ni. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okey, cikgu. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih. Sama-sama.